Hai, Assalamualaikum kepada semua peminat-peminat dan juga penonton setia PUBG Studio. Di kesempatan ni kita nak bagi tahu sebab kita dah lama sangat tak buat video disebabkan ada isu-isu yang tak dijangkal dan juga masing-masing busy sebab masing-masing dah nak kahwin kan. Kena cari duit lebih lah. Tak sempat lah nak buat video disebabkan hari ni hujan. Kita sempat lah sikit nak buat video. Tak? Ayuh, kita ke cerita yang pertama. Mari kita layan intro dulu. Hai, Assalamualaikum, aku Ed. Hari ni aku nak berkongsi tentang sebuah pengalaman misteri yang terjadi pada seorang individu ni lah. Dia cerita pada aku. Pengalaman ini terjadi masa dia bersekolah pondok. Masa tu dia umur around tak sampai sekolah menengah lagi lah. Kejadiannya bermula pada waktu maghrib. Time tu macam sekolah pondok ni maghrib akan ada kuliah maghrib orang panggil. Macam ramai-ramai kena pergi surau lah. Tapi ni memang asrama untuk perempuan sahaja. Faham tak? Asrama untuk perempuan sahaja. Macam kita faham lah, perempuan kan ada yang datang bulan kan, uzur orang panggil. So ada yang pergi, ada yang tak pergi. Kalau yang tak pergi tu, dia akan ditempatkan dekat dalam sebuah bilik. Daripada surau tu ada macam wire pembesar suara tau. So orang yang dekat dalam bilik tu lebih kurang boleh dengar daripada surau tu. Bangunan tu ada 2 tingkat. Bawah dong punya bilik, dong punya dom, dong punya asrama. Tapi time tu macam tak moden lagi lah. Semua tidur atas lantai. Dong tidur atas lantai. Just bentang toto tidur. Yang belah atas tu tempat diorang belajar. Lantai jugalah. Dia macam mana dia bilik. Ni tahun bila ni? 2004. Facility tak cukup lah. Tak cukup, cuma diorang akan tidur atas lantai lah. Tidur atas lantai, kalau nak tidur ke bentang toto tidur. Okey. Tingkat 2 tempat diorang belajar. Tingkat 2 ni macam mana cakap dia lantai. Dia ada 2 tempat. Bilik yang besar gila. Hall lah. Macam hall. Dia macam hall. Dia shutter, pakai shutter. Dia tak ada dinding. Kau tahu tak ada dinding? Dia macam koridor saja. Macam dekat flat kan, dia ada koridor. So kita boleh nampak apa yang kat sana. Diorang akan buka lampu dekat bilik tu je, dekat tempat diorang duduk tu. Kawan dia pun uzur juga. So diorang berdua lah. Hanya diorang berdua je dekat dalam bilik tu. Bangunan tu gelap, cuma lampu dibuka hanya untuk tempat diorang duduk je lah. Diorang just dengar je lah apa macam Apa yang berlaku kat kuliah ceramah dekat surau tu kan. Okay. Apa yang terjadi pada mulanya, diorang macam rasa macam sejuk je, macam berangin je, macam angin datang then secara tiba-tiba pembesar suara tu macam shot. Macam ni macam tu. Suara ustaz tu macam tu Nabi bersabda macam tu kan. Macam Nabi bersabda, macam garau. Maybe pembesar suara ada lah tu yang tak kena kan. Tiba-tiba jadi lagi suara ustaz jadi garau. Macam ustaz tu baca surah. Jadi dia macam garau ustaz macam dia macam suara dia macam suara ustaz tu jadi besar. Macam dah start meremang kan. Masa dia tengah tengok dekat buku tu kan, apa dia catat lah apa yang ustaz cakap kan. Terasa macam ada benda lalu lah. Benda putih dekat depan koridor tu. Duduk macam ni tu, anak mata yang jahat. So dia boleh nampak apa macam benda lalu dekat depan koridor tu. Benda putih. Kau kena pandang dia balik tau. Kira diorang pandang di shutter. Macam ni macam
Tapi aku rasa tak sedar hati lah. Kawan dia cakap diorang pandang balik kan kat belah sana kan. Dia macam untuk macam ni lah. Macam tak ada apa kan. Gelap kan. Okey lah tak apa lah. Lepas tu diorang duduk balik. Lepas tu secara tiba-tiba benda yang tadi tu dia lalu sekali lagi. Masa diorang tengah duduk ni, tengah tengok-tengok sana tiba Ponti lah. Cik Ponti lalu stop. Dia berdiri stop je dia. Masing-masing dah memang tercengang lah kan tengok benda tu. Dia macam statik tau. Dia macam tak bergerak kan. Masing-masing dah macam peluk lah kan. Cuak gila. Dia tu tiba-tiba suara speaker tu macam makin lama makin garau. Tapi nasib baik tak nampak muka lah. Dia just rambut dia lah. Si pencerita ni pandang lah kan. Macam diorang dia macam tak percaya apa yang diorang nampak kan. Berdua je. Berlari pergi tingkat 1. Diorang memang tutup selubung lah pakai tutup diorang. Diorang macam mencok gila lah. Tak ada cakap jom lah kita ponting je lah. Aku dah tak sanggup lah duduk atas ni. Macam skip lah atas kira kan semua kan. Benda tu kita faham kan. Benda yang uzur kan. Benda kotor tu kan macam menarik perhatian diorang kan. Benda-benda entiti ni. Tapi dia tak masuk apa-apa kan dekat dalam hall ke, dia just main kat luar je. Dia macam main kat luar je. Macam kacau yang tu je. Ada tu. Okey. Kita terus ke pencerita yang kedua, iaitu Muhammad Rocky. Assalamualaikum dan selamat malam kepada penonton PUBG Studio. So hari ni aku akan mengisahkan sebuah cerita lah. Kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah di mana di sini pengalaman aku sendiri waktu aku pergi belajar dulu. Kisah dia bermula masa kita orang time tu dah habis lah exam, final year semua dah habis lah masa tu kita orang FYP semua settle lah. Nampak tak? Esoknya diorang dah nak balik lah. Kira macam tak nak air masing-masing. Kira macam kata apa, farewell lah. Farewell. Kira macam farewell. Kira macam jamu makan lalas lah. Orang kata masa tu lepas besoknya diorang dah balik. Beli pula. Diorang dah balik ke rumah masing-masing. Masa malam tu kita orang bakar-bakar BBQ apa semua, ada macam cerita pengalaman masing-masing kan. Apa korang Buat lepas pergi belajar. dah buat apa boleh belajar. Apa korang dapat masa 3 tahun korang belajar kat sini. Macam tu lah. Kisah sedih sikit lah. Itu masa tu tengah macam enjoy. Semua tengah enjoy. Dalam pukul apa tu? Last bakar-bakar 10-11. Dalam pukul 10-11 itu. Masa tu pun dah nak macam dah lebih syak dah barbecue lah. Barbecue lah dalam pantai. last masa tu macam dah nak habis dah pun. Settle semua tu. Semua dah kemar-kemar nak balik tu. Kita orang dekat betul-betul dekat pantai lah benda tu. Kita orang buat barbecue tu dekat pantai. Kira dekat je dekat pantai, jalan kaki pun boleh sampai lah. Satu kelas dalam 30 orang macam tu lah. Ramai lah. Lepas tu nak dijadikan cerita masa kita orang kemas-kemas tu. Kita orang dah settle nak masukkan barang dalam kereta. Semua dah macam dah salam-salam pun semua. Bye, see you kan. Nice to meet you too semua tu kan. Time dah kemas-kemas tu, kita orang ingat kan ada member lagi tertinggal dekat pantai tu. Kita orang ingat macam ada member lagi lah. Oi, kau tak nak balik ke macam tu kan? Kat pantai tu ada pengunjung lain ke? Ke korang je? Time tu kita orang je dah macam dah pukul 11 je tu dah tak ada orang sangat dah. Time tu kita orang pergi pantai tu pun pantai yang macam tak orang duduk sangat. Orang selalu lepak macam malam-malam semua lepak kat pantai lagi satu. Tak, dekat pantai lagi satu. Sebab pantai lagi satu tu dia lebih meriah lah. Kat sana tu kan? Yang dekat belah sana tu. Kita orang pilih untuk kita orang macam tempat yang sunyi macam tu lah. Macam kita orang boleh enjoy sekali kan. Tengok ada lagi macam kat nampak macam seorang lagi lah. Nampak macam aku pun tanyalah. Dah semua dah balik. Kira macam dah ada ada lagi kelompok tak balik lagi lah. Kita panggil lah, oi. Macam tu kan, panggil. Oi, asal tak balik lagi macam tu. Tapi dia diam je. Dia duduk. Tak kenal. Nampak macam kita orang kenal lah macam tu kan. Ingatkan member kita orang lah kan. Tak, sebab benda tu macam menyerupai orang yang kita kenal lah. Dia macam menyerupai betul lah. Sebab tu daripada jauh dia senyum kat korang kan. tak, dia pandang sana.
Dia pandang laut. Dia pandang laut. Lelaki ke perempuan? Perempuan. Semua dah balik ke? Dah balik sesuanya semua kan. Kita Kau buka list lah Is. buka list on the right semua. Oh dah balik semua ni kan. Itu kita orang pun dah macam tak sedap hati. Jom balik lah kan. Ni dah pukul berapa ni? Kan kalau kat pantai-pantai ni biasa memang kalau kat pantai situ kita orang pergi pantai tu memang dia ada dia punya kisah-kisah dia sebenarnya dulu-dulu lah. Ada orang pernah kena apa semua atau kita macam mungkin lah kita orang nak kita orang nak berjaga-jaga. Okey tak apa kita orang balik cepat kan. Kau biarlah situ. Biarlah takkan kita nak tegur. Kita biar je lah. Dia tak kacau kita tak kacau dia. Panggil lah tapi dia tak Dia tak menyaut. Dia macam diam tegak je. Tak ada siapa nak gerak kat dia. Tak ada siapa gerak. Semua tak berani nak gerak. Ambil keputusan. Balik lah kan. Ni dah tak sedap ni. Balik lah. Dan tu kita orang balik terus tidur. Besoknya member demam. Tak sebenarnya senior-senior kita orang punya tempat pun dah bagi tahu dah. Jangan lewat-lewat kalau buat apa-apa aktiviti ke apa. Jangan kalah kan. Jagalah cakap ke apa perbuatan semua jaga lah. Sebab dia dah bagi nasihat. Dia kata memang ada benda kat situ. Bukan ada benda lah maksudnya. Benda tu kan kat mana-mana ada. Tapi benda tu penjaga kat situ lah. Takut dia betul-betul takut dia betul-betul jadi kita tak tahu kan. So bawah malam. So itu saja untuk kisah aku hari ni. Harap korang enjoy lah. Kalau korang nak study kat tempat tu korang fikir 2 kali lah. Jangan lupa like and share. Okay, kita pergi ke cerita seterusnya, iaitu Amairul. Okay guys, selamat malam dan salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar dan penonton PUBG. Ni aku dapat dari yang dikongsi lah dari seorang kawan lah. Dia ni bekerja sebagai seorang office boy di sebuah bangunan lah kan. Tapi bangunan ni sangat popular di kalangan orang-orang kerajaan. Pada satu malam dia kena stay up untuk dia siapkan barang-barang untuk meeting pada esok harinya. Meeting besar. So dia kena siapkan lah yang apa tu nama dia, file, lepas tu yang apa yang korang tahu lah kan, barang-barang office semua lah. Dia prepare. Kira esok dia takut kalau dia mungkin terlambat ke, kira dia dah siapkan malam tu lah. Betul. So dia bukan seorang, dia 2 orang. So dia kira dengan member dia tu kira macam stay up sama lah. Sebab dia minta member dia tu teman. Kira buat kerja sikit lah. Sebab kerja dia tu macam banyak juga. Kafe tutup kat bangunan dia tu. So dia kena beli kat luar lah. So dia kirim lah kat member dia. Pukul berapa? Pukul berapa? Biasa kalau dia stay up dia kata macam pukul 8 lah macam tu lah. Lepas maghrib macam tu kan 8 OT lah. Nak siap kan. Dia kata dia nak balik. Dia target dia nak balik sebelum pukul betul bawah 10. So kawan dia pergi sana membeli makanan. So tinggallah dia seorang membuat kerja preparation. Tiba-tiba dia rasa untuk terkucil. So dia pergilah tandas. Dia pergi tandas. Dia pelik suara member dia tu dalam tandas. Dia macam pelik kenapa member dia tak gerak lagi. Tadi kan dah suruh gerak. Lepas tu dia masuk kat tandas tu. So kat tandas kan dia ada macam setiap bilik-bilik kan. Pintu-pintu, bilik air. So dia masuk dekat macam tu dah dia kosong. Macam cek member dia. Kira dia tengok situ tak ada pula suara. Tadi macam dengar suara. Mungkin dia khayal kot. Mungkin dia tengah penat time tu. Lepas tu dia pun melepaskan dia punya hajat-hajat semua. Pintu semua kira macam terbuka. Kira tadi tak ada. Mungkin dia macam ngiang-ngiang ke kan. Biasa memerut tak lama sangat. Lepas tu lepas dia settle tu, dia nak basuh tangan apa, dia nampak kawan dia kat sinki. Dia kata kau tak pergi beli makanan ke? Kan kau dah gerak ke? Macam dia ajak borak tu. Tapi member dia kat situ, member dia basuh tangan sambil macam senyum gelak-gelak sinis. Kejap tu kau beli kat mana kan? Padahal kau nak turun bawah lagi satu hal dah berapa minit. Lepas tu dia pining lah. Time tu dia pinin. Dia kata dia layan je lah kawan dia. Lepas tu member dia cakap aku ada beli kat bawah. Time tu dia pun pelik. Bawah kafe kan tutup. Dia kira macam lepas office apa tu. Mana? Kafe tutup. Kan diorang kan dah tahu pada waktu sekian kafe memang tutup, tak buka. Takkan yang kafe tu, acik kafe tu stay up pula malam-malam mungkin ada budak-budak kata OT. Dia kata kau beli makan kat mana? Dia kata kat kafe.
Lepas tu okey lah, makanan dah order semua, member pun dah lapar kot mungkin. Lepas tu dia nak gerak lah daripada tandas tu. Sebab nak gerak lah, dia kata makanan kat mana, member kata dekat table. So dia nak pergilah kat table tu, dia nak pergi tengok. So dia dah pergi dah nak tengok. Lepas tu dia cakap kat member dia, sebab tu hall tu kan tak ada pejabat lah. Pejabat kan kira macam kosong kan, kira dengar lah kalau kau menjerit. Lepas tu kata tak ada pun makanan, kau letak kat mana? Lepas tu member dia tak menyaut. Dia kata kat mana kau letak ni? Lepas tu dia terus tempat tu sunyi, sepi, tanpa berita. Lepas tu dia bicara tak? Tandas. Tak ada orang, dia pun lari keluar daripada tandas tu. Sebab kawan dia tak sahut. Kalau kau tak sahut. Takut. Takut. Lepas tu dia nak lari keluar daripada pejabat tu, nak ke lift. Ke lift, dia terserempak dengan kawan dia. Yang dia orderkan makanan tu. Lepas tu dia pelik, kau pergi mana pula? Tadi kau pergi tandas. Dia kata, lah aku pergi nak pergi beli makan. Ni aku naik dah 2 kali lah nak ambil dompet. Tapi aku tengok kau tak ada. Lah aku pun cari kau juga. Sebab tadi kau kata kau kat tandas, kau dah beli makanan. Lepas tu dah pula macam tu. Means kawan dia dah naik dah. Kawan dia dah naik dah. Cari dia ke apa? Cari. Mula nak ambil wallet. Lepas tu macam cari lah kawan dia. Mungkin kawan dia tak ada pula kat situ. Sebab dia turun. Mungkin kawan dia kat bawah pula kot. Mungkin hantar dompet dia kat bawah. So daripada kes tu, dia macam pelik kat kawan dia. Dia pun tanya kawan dia, kira malam tu kira macam habis kat situ je. Kira diorang tak nak tanya lebih-lebih kat kawan dia. Kira dia tapau, dia terus balik office lah. Sebab nak settlekan kerja yang tak habis lagi. So dari situ je lah cerita saya yang saya akan sampaikan kepada kawan orang semua. Pas kepada pencerita yang terakhir, pencerita keempat, iaitu Angkat TV. So cerita aku kali ni, aku nak sembang tentang benda yang misteri berlaku dekat rumah aku. Jadi kat kau lah. Rumah kau. Dekat rumah aku. Dekat rumah kau tu. Area Rumah aku. So cerita ni berlaku pada dekat rumah yang kita orang shoot lama tu, yang dekat first video Amkan TV lah, dengan Pamji Studio apa semua. So cerita ni berlaku pada tahun 2015. Time tu aku form 5. Time tu aku bekerja part time ikut member aku kerja kat stadium Shah Alam. Kalau ada event Selangor main ke, PKNS main ke, aku selalu pergi lah. So pergi dalam pukul 6 macam tu. Lepas selalu kan game Jumaat satu Ahad. So lepas balik sekolah ke ataupun satu Ahad tu kan memang cuti kan. So aku pergi rumah member aku untuk pergi ke stadium menaiki kereta dia orang lah. Kalau bola habis lah pukul 10-11 macam tu dah nak balik lah. Tapi kita orang sebagai pekerja yang dekat dalam stadium tu balik dalam pukul 12 macam tu lah. Jual air ayam semua lah. Koci-koci. So tapi aku bukan cerita nak pasal kat stadium tu. So nak jadikan cerita, first minggu tu aku balik. So first minggu tu tak apa-apa lah. So hari Jumaat tu, malam tu Sabtu pagi tu, malam tu ada game, tak silap aku Selangor main ke PKNS main, aku tak ingat lah time tu. Time tu pagi tu mak aku kejut aku, kata, Bil, kecoh kat grup, kita punya rumah ni ada orang nampak lembaga putih kat tangga. Itu yang aku tak suka tu, sebab aku tingkat 5. So bila kalau dia duduk tangga kat tingkat 2, tapi yang bendanya berlaku ni dekat tangga aku. Nak pula jenis Tangga nak ke rumah kau. Tangga rumah aku tu. Aku dah tingkat 5. So nak tak nak suka tak suka, aku kena lalu tu. Nak dijadikan cerita, ada yang mengatakan benda tu roh daripada pakcik rumah kau. Bawah tu ada ini aku bukan nak racist ke apa, tapi ini yang aku dengar lah. Sebab aku ada member Chinese juga, dia kata dalam masa 2 ke 3 minggu ataupun seminggu macam tu rohnya akan balik ke rumah. Tapi aku tak tahulah, aku tak naklah cakap benda tu daripada benda tu, sebab ada yang mengatakan sebab time tu ada sebab sebab lagi lah. Time tu yang nampak benda tu orang yang tingkat 3. So yang Chinese tu dekat rumah tingkat 2. So polis kan selalu balik malam kan. Betul tak bang? Dia perasan lah dia balik dalam pukul 2, pukul 3 macam tu. Mula dia perasan dekat bawah rumah aku tu ada pondok tau. Tu kan macam kau pernah datang rumah aku kan, ada macam lepak lah, pagar hijau tu, pagar kuning tu. Mula dia duduk kat situ. Okey, sebelah tu parking motor. Memang aku parking kat situ. Lepas tu dalam esoknya pun brother tu nampak dekat tangga dia tengah duduk. Baik, dia tengah duduk, benda tu tengah duduk betul-betul dekat depan rumah yang Chinese tu lah. Tapi aku tak nak cakap tu kan, takut apa-apa
jadi mungkin itu memang orang kata bila kita dah timbulkan isu tu, so benda-benda tu sukalah bila orang kata orang tu dah sembang pasal aku dekat tangga ni, aku lepak sekejap kan. Sampai habis tamat tempoh dia, aku dah jadi cuak nak pergi kerja kan. Aku dah macam alamak balik dalam pukul 12, pukul 1 macam tu. Lepas tu nak jadi cerita aku pun tak nak suka tak suka aku pun dah letak nama. So aku kena kerja nak cari duit kan. Nak masa muda lagi. Aku pun time tu dah letak nama apa semua kan. So petang tu pun aku pun gerak lah pergi stadium. So time tu kat stadium tu aku dah tak fokus kerja lah. Aku dah fokus macam mana aku nak balik malam ni kan. Takut benda tu menjinggah ke apa semua. So lepas habis game bola apa semua, settle kat stadium, aku on the way balik. Aku on the way balik, parking motor cantik. Aku buka slipper, aku terus bergegas lagi sampai kat atas. Okay macam takut bawa laju lah siap. Lepas tu aku sampai naik atas. Tentu seria juga lah dalam benda tu berlaku dalam 2-3 minggu macam tu lah. Lepas daripada kejadian tu aku dah tak ambil job untuk stadium buat beberapa minggu lah. Malam tu member ajak lepak ke, nak beli burger kat bawah ke, memang minta maaf lah makan Maggi lah kat rumah. So kejadian seterusnya, cerita yang kedua. So itu je lah cerita saya untuk minggu ni. Dia tak seram sangat tapi bagi saya seram lah. Sengit lah dia je. Allahu. Berat ujian yang dialami oleh Hamka Nabil. Dah tibalah waktunya untuk kita bersurai. Bye. Kita punya perkongsian cerita seram untuk di studio minggu ni. Apa tak buat video makanan baru beli sendiri nah. Tambah menyong. So yang tanya saya kenapa lama tak buat video, sebab apa? Saya ada komitmen lain untuk diselesaikan buat masa inilah. Buat masa sekarang ni saya macam ni lah. So kalau korang tahu saya sekarang macam ni lah. Okay, jangan lupa like, share dan juga subscribe. Dan jangan lupa tekan bell notification channel tu bila mana korang keluar lah dengan korang itu. Okay, kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Ciao.